Dalam video ini kita nak bincang tentang scrub. Ya, scrub muka. Sebelum anda takut dia, sebab ada yang anti scrub tau. Dia kata scrub kata boleh pakai, jangan pakai. Sebelum anda takut. Scrub ni memang dah lama wujud dalam pasaran. Dia tidak berbahaya kalau digunakan dengan betul. Sama je dengan bahan yang lain. Kalau kita salah guna cara bahan skincare ni, dia boleh mendatangkan, kita panggil, kerosakan lah kepada kulit. Sama juga dengan scrub tu. So we want to discuss apakah kesalahan biasa bila guna scrub supaya anda boleh elakkan kesalahan itu dan guna scrub dengan aman, tenteram dan tidak merosakkan kulit. Hai glowy girls, hai glowy guys. Ada di kalangan anda menggunakan scrub? Saya guna untuk muka, saya guna untuk badan, saya guna scrub yang berbeza. Jangan guna scrub badan ke muka. Hancur dengan muka tu kan ya. So sebenarnya apa fungsi scrub? Scrub ni adalah salah satu pilihan physical exfoliator. Physical exfoliator adalah alat pengelupasan fizikal. Fizikal maksudnya kita boleh nampak. Sebab scrub ni kan dia terdiri daripada biji-biji halus yang mana bila kita gosokkan kepada kulit, maka permukaan biji-bijian itu terkena pada kulit, dia tanggalkan sel kulit mati. So that is the purpose of the scrub ya. So bila sebut tanggalkan sel kulit mati, dia bukan untuk digunakan setiap hari ya, scrub ini ya. Tidak sama sekali. You do not need to tanggalkan sel kulit mati itu setiap hari. So siapa perlukan scrub? Soalan ni bagus juga sebelum kita cerita kesalahan ni. Scrub ni dia boleh digunakan ataupun dicadangkan untuk mereka yang enjoy ataupun suka. Salah satu pilihan kan, pengelupasan yang mana berlaku hanya pada permukaan kulit, yang mana lepas kita pakai tu memang cepat terasa permukaan kulit kita tu smooth sangat. So if you like that kind of physical effect, you can use scrub. Tapi walaupun suka macam mana pun, anda perlu elakkan kesalahan-kesalahan ketika menggunakan scrub yang saya sebutkan selepas ini. Kesalahan biasa yang pertama bila guna scrub iaitu pilih saiz bijian scrub yang mengasari kulit. So, anda kena kenal kulit anda. Saya sangat tak mencadangkan anda pilih saiz biji-biji scrub tu yang besar-besar dan kasar, terutama jika nak gunakan pada kulit muka. So sesetengah brand yang mengeluarkan scrub physical exfoliator ni, anda boleh tengok tau, dekat belakang dia akan tulis saiz scrub tu kecil ke, halus ke, sedang ke, besar ke, dan saiz biji-bijian scrub ni juga ditentukan oleh sumber dia, material dia. Some use walnut, some use coffee, some use other kind of grain. So many type of scrub lah, bijian scrub ni. So anda kena tahu yang kalau anda pilih scrub untuk muka, memang sentiasa kena pilih yang saiz yang lembut-lembut, halus-halus. Itu keyword dia. Find something gentle for your skin. Kesalahan kedua, scrub dengan cara menyental. Ya Allah, ingat muka tu kapet. Dia macam ni tau. Bila orang seronok sangat scrub ni, dia memang ada kecenderungan menekan dengan kuat bila scrub tu, dan kemudian dia punya aksi tu memang ganas lah ya, sebab dia nak cepat kadang-kadang ataupun dia macam seronok tak sedar. So one thing about using scrub which everyone sebenarnya do it wrong, ramai orang buat salah, bukan everyone lah, ramai orang buat salah, iaitu when you do a scrub, you kena gentle. You memang kena gentle. You have to do it slowly, relax, dan kalau boleh kan jangan guna semua jari, jangan guna tapak tangan, hanya guna beberapa jari macam ni je, hujung-hujung ni je, sikit-sikit je. Sebab sel kulit mati, dia bukan kita nak tanggalkan dengan sekali dengan sel kulit yang hidup di bawah dia. So you just want to remove the skin cell, dead skin cell which is on the surface, and you do not need to sental-sental untuk buat benda tu. So scrub lah dengan gentle-gentle, ala-ala macam kita buat spa dekat diri sendirilah ya. So ramai orang bila buat ni dengan salah, dia salahkan scrub tu kasar. Dia salahkan scrub tu tak baik, scrub ni jahat. Sebenarnya cara dia yang salah. So if you scrub yourself, your skin, face ke, badan ke, dengan cara lembut-lembut, insya-Allah okey je. Kesalahan ketiga, scrub terlalu kerap atau terlalu lama. Ni dua isu yang besar juga ni. So kerap maksudnya dalam tempoh seminggu tu dia buat banyak-banyak kali. So because this is a physical exfoliator, just like any kind of exfoliator, you have to make sure dia hanya digunakan 2 ke 3 kali seminggu je cukup. 2 kali pun cukup. Dan kena bear in mind, if you are using chemical exfoliator, toner ataupun
apa-apa bahan yang ada acid like salicylic acid, glycolic acid, lactic acid. So ini pun kena diambil kira juga. Maksudnya yang itu mungkin chemical exfoliator tu pakai sekali, physical ni pakai sekali dalam minggu yang sama. So bila sebut 2 ke 3 kali seminggu tu, you have to consider all exfoliator that you are using within the same week. Faham ya? Kesalahan yang satu saya sebut tadi adalah pakai lama sangat. Maksud bila scrub tu dia seronok sangat, dah lah sental lama pula tu, itu akan sangat mudahnya boleh mengeringkan, mengiritasikan kulit. Don't do that. Kesalahan keempat adalah scrub pada kulit atau kawasan kulit yang berjerawat. Okey, ini pantang terbesar scrub. Dan bukan scrub saja, any kind of physical exfoliator, please do not use it pada kawasan yang ada jerawat. Ataupun kalau kulit tu kan dia punya jerawat tu bukan satu muka pun, mungkin sikit-sikit, kawasan tu elakkan. Sebab bila mana kita guna physical exfoliator, dia boleh kena pada jerawat tu boleh pecah, ya, dan di dalam tu ada bakteria, ya, bakteria ni boleh dipindahkan sebab kita scrub tu gosok-gosok ke kawasan lain, dia menyebabkan jangkitan bakteria tu kat kawasan lain pula. Kita bawa ke kotoran tu pergi kawasan yang lain pula, ya. Maksud saya ke kotoran tu benda yang ada dalam jerawat tu lah, ya, termasuk bakteria tu. So for that reason sangat dilarang untuk melakukannya. Lagipun kulit yang berjerawat, jerawat itulah kawasan yang inflame ataupun meradang. So kita akan buat kulit tu ada mengalami trauma, skin trauma, yang mana tidak bagus untuk kulit. Dia akan menyebabkan keadaan kulit jadi lebih teruk. So don't scrub on the skin yang ada acne ataupun pimple. Kesalahan seterusnya, scrub pada kawasan kering dan sensitif. Now, physical exfoliator kita perlu elakkan guna pada kawasan yang kering atau sensitif because sifat dia adalah physically exfoliate, dia pergeseran. So kawasan kering biasanya dia punya skin barrier tu lemah, apatah lagi kawasan yang sensitif, ya. So sebenarnya boleh kita scrub hanya kawasan yang okey saja. Kawasan tengah merah-merah, gatal-gatal, meradang, kalau nak scrub jangan letak kat situ. Letaklah dekat tempat yang sihat-sihat. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, kawasan itu mempunyai skin barrier yang sedang lemah. So scrub ni dia pergeseran yang boleh menyebabkan kawasan yang sebegini mengalami keadaan yang lebih teruklah, ataupun kita panggil merosotlah keadaan skin barrier itu. So you do not need, ataupun you can skip, ya, kawasan yang kering dan sensitif. If the whole skin is kering dan sensitif, you do not need a scrub. Kesalahan seterusnya ini mungkin ada yang buat tapi tak mengaku, iaitu scrub sebelum cuci muka. Kalau anda tengok label dekat scrub tu, biasanya dia akan tulis scrub after on a cleansed face, muka yang telah dibersihkan. So ada orang pernah tanya saya juga dekat komen Glowy, I don't remember, ataupun maybe message ke, dia hantar, dia bagi tahu Pomeri, kan alang-alang kita scrub tu kenapa kita kena cuci dulu? Sebab lepas scrub tu kan kita akan bilas. So alang-alang tu scrub je terus, tak boleh ke? Tak. Sebab dia begini, kita nak kekotoran yang mana ringan, yang boleh dibersihkan dengan pencuci muka, bersih dulu. So if you have makeup or all kind of residue which is light, so you have to remove that first using other than scrub. So pencuci muka, micellar water or any kind of mungkin makeup remover that you use untuk remove kekotoran yang sifatnya bukan untuk scrub. Scrub ni memang untuk sel kulit mati. You want something which is yang jarang-jarang kita bersihkan, yang sesuatu yang a bit more, kita panggil dia punya kekotoran lebih berat lah, ya. So scrub ni sebaiknya dilakukan selepas kita cuci muka. So that juga mengelakkan kita daripada menyental-nyental tadi tu. Sebab kalau kita scrub waktu muka tu tengah kotor, ya, kita akan berialah nak buat sebab kita nak hilangkan kekotoran yang sepatutnya boleh dihilangkan dengan produk yang lain sebelum guna scrub. So scrub selepas bersihkan wajah. Kesalahan terakhir dalam video ini, tidak lembapkan kulit selepas guna scrub. Lepas guna scrub dah bilas, togel je muka tu. Jangan buat macam tu. Ya, take your moisturizer at least and then lather it on top of your skin. Reason adalah ketika itu kulit dalam keadaan sangat bersih, dan pada masa yang sama that is the best time for you to put anything, dan kulit akan serap dengan lebih baik. Sebab kita baru je macam melakukan some intensive treatment for the skin kan dengan guna scrub tu. So using moisturizer, nak pakai serum lepas tu pun boleh, nak pakai sheet mask pun digalakkan. Sebabnya ketika itu kulit kita ada berlaku kehilangan kelembapan sedikit, ya, bila kita guna scrub tu tadi. So kita lembapkan balik dengan menggunakan bahan yang betul selepas scrub. Banyak dah tadi saya sebut kesalahan-kesalahan bila memakai scrub itu. You must take notice, ya, pay attention to all this. Mana yang boleh betulkan, ya. Ada tak lagi tentang scrub ataupun tindakan yang biasa anda buat bila pakai scrub yang anda rasa nak saya confirmkan betul ke salah? Letakkan di ruang komen. I'll check it out. Okay, bye. Suka video yang saya selalu kongsikan?
Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.